Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, baiklah, insya-Allah hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Islam dalam menghadapi peperangan. Baiklah, peperangan yang kita nak tengok pada hari ini ialah peperangan Khandaq, iaitu antara salah satu peperangan yang besar dalam sejarah peperangan umat Islam, yang mana kaum musyrikin ini dia bersatu untuk menentang negara Islam, iaitu negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok pada gambaran ini, kita tengok gambaran ini dulu. Okey. Ini kedudukan kaum muslimin, iaitu di Madinah, itu Masjid Nabawi. Dan kalau boleh tengok garisan warna biru itu adalah parit yang dalam dan luas menjadi benteng pertahanan negara Madinah daripada serangan musuh. Okey, kedudukan kaum musyrikin, mereka di kedudukan itulah ingin menyerang. Dan di tepi-tepi Madinah itu ada gunung dan bukit. Okey. Dan kedudukan Yahudi Bani Quraizah pula di belakang Madinah. Okey. Jadi kita nak tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi dan memimpin, bermesyuarat dan sebagainya. Baiklah, kita tengok sirah ini. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Jadi musyrikin dia dah bergabung dengan Yahudi untuk menyerang orang Islam di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Jadi mereka dah bersatu hati supaya perangan kali ini mereka dapat kemenangan. Sebab peperangan sebelum itu mereka gagallah mendapat kemenangan daripada peperangan tersebut, kalah. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Jadi apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi ini selaku pemimpin, Nabi sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Jadi sebagai seorang pemimpin kena sentiasa cakna, sentiasa berwaspada, sentiasa alert dengan situasi dan keadaan semasa. Baginda apabila mengetahui bahawa musuh ingin menyerang Madinah, apa yang Nabi buat? Baginda cepat-cepat mengumpulkan sahabat-sahabat baginda untuk mengadakan mesyuarat, untuk mendapatkan pandangan-pandangan dan strategi daripada sahabat-sahabat baginda tentang bagaimanakah untuk mempertahankan bumi Madinah ini daripada diserang. Jadi Nabi ini nak dengar pandangan-pandangan sahabat-sahabat dia, bukan buat keputusan sendiri semata-mata. Baiklah. Jadi memandangkan peperangan ini musuh terlalu ramai, jadi Nabi tidak keluar daripada Madinah. Jadi Nabi bercadang untuk pertahankan sahaja, untuk di posisi bertahan. Jadi ini juga strategi yang bijak. Kalau musuh ramai, kalau kita sedikit, nak juga keluar, kemungkinan untuk kalah itu tinggi. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Dia ini mencadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, agar kita ini menggali
parit yang besar dan lebar supaya musuh tidak dapat masuk ke dalam Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Jadi Nabi mendengar cadangan-cadangan sahabat yang itu, yang ini. Jadi Nabi buat kesimpulan dan Nabi ambil yang terbaik. Jadi Nabi dia ambil pandangan para sahabat yang terbaik. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Ya, inilah ciri-ciri pemimpin yang hebat, pemimpin yang unggul, menjadi tauladan kepada pengikut-pengikutnya. Bukan sekadar pemimpin yang tahu mengarahkan sahaja, tapi juga pandai mengambil hati pengikutnya dengan buat kerja bersama-sama, turun padang. Okey, itulah pemimpin yang hebat. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Jadi bila musuh saja sampai di sempadan Madinah, mereka tak dapat masuklah kerana parit yang sangat besar dan lebar itu. Jadi berjayalah strategi sahabat Nabi Salman Al-Farisi itu. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Jadi sebab mereka tak boleh masuk, jadi mereka pun mengepung je lah. Jadi mengepung juga merupakan strategi musuh. Sebab apabila mengepung Madinah, apa yang berlaku ialah makanan tak boleh nak masuk, barang dagangan pun tak boleh nak masuk, menyebabkan terputus bekalan. Orang Madinah terputus bekalan. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Jadi Yahudi Bani Quraizah ni pada awalnya mereka ini berjanji kepada Rasulullah supaya tidak berpaling tadah ataupun tidak menyerang umat Islam di Madinah. Namun akhirnya mereka berpaling tadah dan membawa ancaman kepada Madinah itu sendiri. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Jadi Nabi tetap tenang dan bijaksana walaupun ada ancaman daripada Yahudi Bani Quraizah yang duduk di belakang Madinah. Di situ tak ada parit. Di situ tak ada parit. Jadi Nabi walaupun tahu begitu, Nabi tetap tenang. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Jadi Nabi bermunajat dan terus merancang strategi itu. Kalau pemimpin yang bijak dan hebat, bila susah dia akan bermunajat pada Allah, dan ketika bermunajat itu dia tetap mengatur strategi yang terbaik untuk menghadapi musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah musuh-musuh dan merosakkan harta benda. Jadi datanglah pertolongan Allah, angin kencang datang merobohkan khemah-khemah musuh dan harta benda dan sebagainya. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Jadi kepungan itu berakhir sebab musuh dah takut, jadi mereka pun berpatah balik semula. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Jadi Nabi mengambil tindakan yang sangat tegas terhadap Yahudi Bani Quraizah kerana telah melanggar perjanjian. Jadi ada di antara mereka itu yang khianat, lelaki-lelaki itu ada yang dibunuh sebab khianat. Jadi besar kesalahan khianat ni. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi itulah nasibnya apabila menjadi pengkhianat, maka Nabi menjatuhkan hukuman bunuh kepada lelaki-lelaki dewasa yang khianat kepada
perjanjian itu. Jadi itulah kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW dia memimpin pasukan muslimin untuk menghadapi serangan musuh. Baiklah, iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ya, kena taat dan tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mendapat pertolongan daripada Allah. Menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ya, sentiasa kena cakna terhadap orang bawah, orang yang kita pimpin, dan sentiasa turun padang sama-sama buat kerja. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Ya, kena jalinkan hubungan yang baik walaupun orang itu bukan Muslim, selagi mana ia di bawah pimpinan kita dan dia tidak melakukan kejahatan terhadap diri kita, kita kena buat baiklah. Berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Ya, jadi kita kena bincang. Bila kita jadi pemimpin, tak boleh buat keputusan sendiri. Kita kena dapatkan keputusan mesyuarat untuk mendapatkan keputusan pandangan yang terbaik. Tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Walaupun cabaran datang, kita kena tetap tenang, kena bermunajat, kena atur perancangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ya, kita apabila menghadapi sesuatu masalah, kena tegas. Dan kalau perlu keadilan, perlu buat secara adil dan tidak berpihak pada mana-mana pihak. Okey? Tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditimpa musibah. Memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Jadi sebagai pemimpin, kita kena tunjuk akhlak yang terpuji, menjauhi perkara-perkara yang maksiat ataupun lara dan sebagainya yang boleh menjejaskan kepimpinan kita. Apabila orang tidak hormat kita, ucapan kita ataupun arahan kita pastinya orang akan abaikan begitu sahaja. Okey, itu merupakan pengajaran daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, apa yang kamu patut buat, kerja buatnya ialah senang sahaja. Ustaz nak kamu bagi pandangan kamu selaku pemimpin apabila berlaku situasi ini terhadap kamu melihat situasi ini berlaku. Yang pertama, pasukan mengalami kekalahan. Okey, kamu sebagai kawan ataupun pemimpin pasukan, kapten pasukan, apa yang kamu patut buat? Okey. Yang kedua, adik tidak mengemas mainannya. Okey, kamu sebagai kakak, apa peranan kamu? Okey, bagi komen sikit. Tulis. Rakan ponteng kelas, kamu sebagai pengawas melihat situasi tersebut, apa yang kamu buat? Okey. Rakan bergaduh dalam kelas. Okey, kamu sebagai kawan sebaya ataupun ketua kelas, apa yang kamu buat untuk mendamaikan dan sebagainya. Baik, jadi Ustaz minta kamu salin balik soalan ini, yang keempat-empat ini, situasi ini kamu tulis balik dan kamu tulis dekat bawah dia apa yang patutnya kamu buat apabila melihat situasi ini. Kamu salin dalam buku tulis. Okey, itu sahaja. InsyaAllah diharapkan kamu dapat mengamalkan kepimpinan ini dalam keluarga kamu, baik dalam kelas dan sebagainya, supaya kita menjadi Muslim yang terbaik, yang cemerlang insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.